Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Firman Allah bermaksud, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kalangan seluruh manusia. Kamu melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pengerusi majlis, Tuan Haji Yahya Ali, juga selaku Ketua Penerangan PAS Negeri Terengganu, yang berhormat Tuan Haji Husyam bin Musa, Exco Kerajaan Negeri, yaitu selaku pengerusi Jawatan Kuasa Keuangan Kelantan, Tuan Haji Wan Abdul Muttalib Embong, yang berhormat Datuk Haji Wan Abdul Muttalib Embong, Timbalan Kusujaya PAS Negeri Terengganu, juga merangkap bekas Exco Kerajaan, dan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid, Presiden Trust, ataupun penuhnya ialah Trust Pengupayaan Melayu. Saya ditugaskan selaku pengerusi forum untuk pusingan pertama ini berdiri di pentas di hadapan tuan-tuan. Forum ini mungkin berbeza sedikit dengan kaedah forum yang biasa kita dengar dan kita lihat. Namun begitu, insya-Allah saya akan menjalankan tugas sebagai pengerusi dan telah memperkenalkan kepada saudara-saudara ketiga-tiga ahli panel. Adapun wakil UMNO yang tak kunjung tiba ini, wallahu alam, saya tak boleh nak jawablah. Kalau dia datang, kita jemput ke pentas insya-Allah. Adapun salah seorang daripada ahli panel, iaitu Datuk Tengku Hassan Umar, bekas pengarah Tanah dan Galian Negeri, yang dicadangkan pada awalnya ialah untuk bersama-sama dengan forum ini sebagai panel, tetapi oleh kerana satu-satu sebab yang tidak dapat dielakkan, insya-Allah pada masa yang akan datang, beliau akan bersama-sama di dalam majlis kita. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kenapakah tajuk ini dikemukakan kepada saudara-saudari sekalian? Dalam suasana lebih kurang setahun, Kerajaan Pimpinan UMNO BN Terengganu memerintah menggantikan Kerajaan PAS di dalam sesi pilihan raya yang lalu. Lebih kurang 2 bulan yang lepas, keputusan Kerajaan Negeri di bawah pimpinan UMNO BN meroboh rumah-rumah rakyat di atas tanah-tanah RTB. Bermula dengan kawasan Bujal di Kemaman, kemudian diikuti dengan Belimbing Api di Besut, dan Pengkalan Merbau di Setiu. Kemudian setelah usaha di Bujal tidak berjaya, di peringkat pertama, datang lagi peringkat kedua dalam
peringkat kedua ini mereka datang bukan saja merobohkan rumah, bahkan merobohkan masjid. Menimbulkan lagi kegawatan isu ini. Oleh karena itu kita melihat seperti yang disebutkan oleh saudara pengurusi tadi, pengurusi majlis, pengurusi umum kita, bahawa perlu rakyat untuk menilai perkara ini. Dan kerana itu, saudara-saudara sekalian, maka kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berada di dalam majlis ini pada malam ini. Sebelum kita memulakan forum, insya-Allah saya akan menerangkan seberengkas peraturan forum pada malam ini, iaitu pada pusingan pertama saya akan kemukakan satu soalan kepada setiap panel. Yang pertama kepada Yang Berhormat Datuk Haji Wan Abdul Muttalib Embong, yang kedua kepada Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid, dan yang ketiga kepada Yang Berhormat Haji Hussam Musa. Dan setiap ahli panel insya-Allah berkesempatan 15 minit untuk menjawab, dan seterusnya dibuka peluang kepada penonton-penonton dan pendengar untuk mengemukakan soalan-soalan. Diikuti kemudiannya dengan pusingan yang kedua, iaitu jawapan dan golongan oleh ahli-ahli panel. Dan insya-Allah kita ada masa yang cukup pada malam ini untuk mendengar dan bersoal jawab. Saya suka mengimbaskan sedikit supaya saudara-saudari jelas dalam isu ini. Iaitu bermula daripada tahun 1975, Kerajaan BN Terengganu membekukan permohonan tanah. Tetapi setelah PAS memenangi pilihan raya pada penghujung 99, Kerajaan PAS BA membuka semula permohonan tanah ini kepada individu, pemustautin tanpa hak atau tanah rentahan haram, dan juga kepada RTB. Sehingga akhir tahun 2003, permohonan yang diterima dari seluruh negeri Terengganu ialah 65,156 lot untuk RTB, 36,651 lot untuk individu, dan 23,515 lot pemustautin tanpa hak, yang berjumlah seluruhnya ialah 125,322 lot. Maka jika dilihat pada angka tersebut, permohonan yang diterima menunjukkan rakyat begitu dahagakan tanah untuk membuat rumah dan lain-lain keperluan. Kita dapat melihat dengan jelas gambaran itu. Jadi saya mulakan sekarang ini, insya-Allah, persoalan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Wan Abdul Muttalib sebagai bekas Esko Kerajaan Negeri Terengganu, iaitu, Datuk Wan, bolehkah ceritakan apakah usaha-usaha yang telah dibuat oleh kerajaan di bawah pimpinan PAS dahulu bagi memberi kemudahan kepada rakyat, khususnya mengenai pembahagian tanah? Dan apakah dasar kerajaan dahulu mengenai rancangan tanah berkelompok ataupun RTB? Silakan. Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia dan dihormati kepada Ustaz Haji Abu Bakar Cik, Datuk Haji Abu Bakar Cik, selaku pengurusi tentang kuasa keprihatinan yang dikasihi
Yang berhormat Tuan Haji Husham Musa, Naib Presiden PAS Malaysia, Rangkat Exco Kanan Kerajaan Negeri Kelantan yang mempunyai beberapa portfolio yang ditugaskan dan diamanahkan, yang antara lain ialah Jabatan Kuasa Keuangan Negeri Kelantan. Yang dikasihi, yang berbahagia, Saudara Tuan Haji Muhammad Azmi bin Abdul Hamid, Presiden Trust. Yang berbahagia, Tuan Haji Yahya Ali, pengerusi Majlis Dialog pada malam ini. Kesemua kepimpinan Parti PAS, Keadilan dan lain-lain, pemimpin-pemimpin masyarakat, dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam sedutan peringatan ringkas yang diberi oleh Datuk Haji Abu Bakar Cik tadi, bahawa Kerajaan Barisan Nasional Pimpinan UMNO Negeri Terengganu telah sejak 1975 membekukan permohonan tanah sama ada kediaman ataupun pertanian, kecuali beberapa tanah yang diluluskan untuk projek-projek dan rancangan tertentu sahaja. Akibat daripada itu, kita diberi angka 23,000 lebih rakyat telah menerokai tanah kerana perlukan tanah untuk membangun sosioekonomi rakyat negeri Terengganu. Inilah yang dipanggil pemestautin tanpa hak. Dalam istilah undang-undang, ialah penerokaan secara haram. Dan penerokaan secara haram ini bolehlah dikeluarkan notis di bawah Kanun Tanah Negara yang dipanggil notis Section 425 yang memberi arti mereka-mereka yang didapati menghuni tanah, memajukan tanah kerajaan tanpa hak dan secara haram ini boleh didakwa di mahkamah, dan jika didapati sabit bolehlah dihukum tak lebih daripada RM10,000 ataupun dengan hukuman penjara ataupun kedua-duanya sekali. Melihatkan betapa perlunya rakyat kepada tanah untuk membangun taraf ekonomi mereka, ianya telah menjadi perjuangan Parti PAS, Parti Islam se-Malaysia, khususnya di Terengganu, yang mana di dalam setiap pilihan raya dijadikan program manifesto, janji kita kepada rakyat, bahawa jika sekiranya PAS diberi kuasa dan mandat untuk memerintah negeri Terengganu, antara program yang dilakukan ialah untuk membuka semula program pemberian tanah kepada rakyat. Yang kedua, kita telah membuat kajian dan perkiraan bahawa bumi Terengganu ini masih luas dan boleh memberi ruang kepada rakyat Terengganu paling kurang untuk memiliki tanah pertanian bagi membangunkan ekonomi mereka, dan juga kita berjanji dengan rakyat dalam manifesto itu, setiap rakyat negeri Terengganu
insya-Allah di bawah pemerintahan PAS tidak akan ada mereka-mereka yang menghuni tanah ataupun bumi ini secara haram tanpa kelulusan dan sebagainya. Dan di bawah kaedah ini, semua mereka-mereka dengan keutamaan-keutamaan mengikut masa dan kaedah diberi melalui permohonan yang sah untuk mendapatkan tapak rumah kediaman. Itulah yang dikatakan tadi bahawa dalam masa 4 tahun Kerajaan Barisan Alternatif Pimpinan PAS di Terengganu telah berjaya menerima permohonan rakyat sebanyak 120,000 lebih seluruh negeri Terengganu. Daripada bilangan tersebut, lebih daripada 80% merupakan tapak kediaman rumah rakyat. Kriterianya, syaratnya ialah pemohon mestilah belum mempunyai, belum memiliki dan tidak ada tapak rumah sendiri. Dan untuk itu, walaupun mereka telah mempunyai rumah, tetapi menumpang di tanah keluarga, ibu bapa, sahabat handai, mereka juga berkelayakan untuk menjadikan hak milik itu hak mutlak bagi keluarga yang tersebut. Dan di dalam proses melayani permohonan kedahagaan rakyat untuk mendapatkan milik tanah ini, dalam masa 4 tahun, Kerajaan Barisan Alternatif Pimpinan PAS Terengganu telah berjaya meluluskan lebih daripada 50,000 permohonan tanah mengikut peringkat-peringkat yang tertentu, yang sebahagian besarnya telah pun diberi hak milik bersekali dengan suratan hak milik, sebahagiannya dalam proses di peringkat untuk mengeluarkan borang 5A, sebahagian daripadanya untuk menerima peruntukan lot-lot yang akan dipilih dan seterusnya di dalam proses penilaian kelayakan dan keupayaan kerajaan untuk memberi tapak-tapak tanah bagi mereka ini. Ianya dilakukan secara sah dan kita pada ketika itu telah melakukan suatu kaedah di mana juru ukur swasta telah pun dijemput untuk membantu kerajaan. Dan ini telah merengkaskan masa, mempercepatkan proses pemberian tanah kepada rakyat. Sehingga kerajaan-kerajaan negeri-negeri lain di Semenanjung dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sendiri telah memberi suatu penekanan di dalam Majlis Tanah Negara di atas kelambatan negeri-negeri lain untuk melayani permohonan tanah, dan suatu peruntukan khas diberi kepada pejabat-pejabat tanah untuk menyelesaikan permohonan tanah yang tertonggak. Tetapi alhamdulillah, negeri Terengganu dalam masa 4 tahun telah menempa sejarah yang belum pernah dilakukan, yang kita berupaya untuk meluluskan sehingga 50,000 permohonan tanah lebih daripada yang dilakukan selama ini. Penonton dan pendengar yang dihormati sekalian, sebaik sahaja berlaku peralihan kuasa kerajaan pada 21 Mac 2004. Sebelum lagi, kerajaan baru pimpinan UMNO Terengganu mengangkat sumpah, yakni sebelum penubuhan kerajaan, pada 23 hari bulan Mac. Saya tak tahu arahan siapa, tidak ada exco. Yang ada hanyalah menteri besar sahaja. Tapi dikatakan suatu arahan untuk membekukan kesemua permohonan-permohonan tanah dan proses mengenai dengan permohonan tanah. Oleh kerana pemberian tanah digunakan suatu kaedah
diberi lesen menduduki sementara LMS ataupun TOL, Temporary Occupation License, yang mengikut konun tanah negaranya mestilah dibaharui pada tiap-tiap 31. Tiap-tiap selepas 31 Disember tiap-tiap tahun. Walaupun kita terima bulan 11, bulan 12, 31 hari bulan mesti dibaharui selepas itu. Tetapi oleh kerana adanya arahan ini, semua pemohon-pemohon yang telah diluluskan LMS ini tak dapat membaharui lesen mereka walaupun mereka hanyalah memperolehi tahun yang pertama. Sedangkan pemberian paling kurang 3 tahun. Dan pada bulan September 2004, suatu arahan diberi kepada pentadbir tanah daerah-daerah seluruh negeri Terengganu yang membuka semula proses ini, tetapi dengan syarat hanyalah tanah-tanah yang diluluskan sebelum bulan 12 1999 sahaja diberi pengiktirafan, walaupun pada ketika itu mengikut kaedah pemberian LMS-nya mereka telah tamat dan selesai 3 tahun dan mereka tidak ada hak lagi untuk membaharui lesen kerana 3 tahun telah berlalu. Pemberian dalam masa kerajaan BN dahulu. Seolah-olah suatu kuasa kerajaan 1999 Disember sehingga Mac 2004 ini tidak ada kerajaan ketika itu. Inilah apa yang dilakukan oleh Barisan Nasional yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya rasa masih habis tak? Pengurusi kata ada 3 minit lagi. Tak apa, insya-Allah. Saya penuhkan 3 minit. Dalam masa 4 tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan PAS telah berjaya untuk meluluskan sebanyak 382 RTB. RTB ini rancangan tanah berkelompok. Terasing daripada rancangan tanah individu. Mana-mana orang minta tanah-tanah raja, tanah lebihan dan sebagainya ini, hak individu. Mana-mana penduduk pemastautin tanpa hak ini terasing daripada itu. Rancangan tanah berkelompok RTB ini diluluskan dengan layout, dengan susun atur yang sempurna. Contohnya di Bujal. Kampung Bujal ini, susun aturnya mempunyai tapak-tapak rumah, kawasan lapang dan antara lainnya satu tapak untuk beribadat, masjid bukan sukong. Bila mana rakyat memperolehi di Bujal ini sebagai contoh, rakyat mula membersihkan tanah, tetapi habis Mac 2004 tak dapat membaharui lesen mereka. Tetapi mereka telah menduduki dan mereka meneruskan hak mereka. Tempat oleh kerana kita ni melebihkan, meninggikan Islam yang ada kepada kita sendiri, penghuni-penghuni ini mendahului bersedekah jariah untuk membina sebuah rumah ibadat yang dipanggil Masjid Kampung Bujal. Atas tapak yang disediakan untuk khusus bagi masjid ini. Tuan-tuan. Ini ada van nombor TP, sebuah van nombor TP 595, sila alih ya. TP 595 ya. Ada gangguan, sila alihkan. Dan di sinilah lepas dia buat kerja bina rumah berjamaah. Belum masuk kerja berjamaah. Kaedah perjuangan untuk menegakkan agama Allah yang dilanjutkan oleh rakyat kita pada ketika itu. Tiba-tiba bila kerajaan baru yang mengambil alih ini, dia pergi roboh rumah yang kita beri ini, tidak mengiktiraf apa yang diberi hak oleh kerajaan PAS ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 425 memberi peruntukan kepada kerajaan, yang kerajaan juga memberi notis kepada penghuni-penghuni RTB ini 425, yang berarti jika sekiranya kamu ini diberi maklum menduduki tanah secara haram, jika sekiranya didapati bersalah, bolehlah dihukum 10,000 denda ataupun penjara ataupun kedua-duanya sekali. Bermakna proses perundangan mestilah dilakukan
dan bukannya undang-undang hutan, undang-undang haiwan, undang-undang rimba yang mesti diteruskan untuk diroboh tanpa penyelesaian mahkamah. Kerana notis diberi, kita mesti bicara. Macamlah Anwar Ibrahim ditangkap kerana melakukan kesalahan, tiba-tiba Rahina ambil belasah dia. Ini salah, ini jakun. Dan Idris melakukan perbuatan yang jakun. Perbuatan yang lebih jahat daripada perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yahudi tak roboh rumah anak buah dia, mereka rakyat dia. Dia roboh rumah rakyat orang Palestin saja. Tapi kita pada hari ini, kerajaan BN UMNO Terengganu meroboh rumah Allah. Meroboh rumah rakyat dia sendiri. Bukan dia nak pakai. Bukan tak ada guna pun lagi. Tetapi jahat semata-mata. Khianat semata-mata. Sekarang ni dia sebar. Bukan masjid. Tak ada masjid pun pah banner masa dia memerintah. Ini saya dimaklumkan oleh pengurusi, saya akan jawab kemudian insya-Allah. Tapi saya nak beritahunya, bila anak Adam ni pejam mata dia, hembuskan nafas yang terakhir, tak ada ibadat yang akan menghidup selepas dia, melainkan yang pertama, sedekah jariah. Lebih afdal daripada yang dibina oleh kerajaan. Dan inilah the very thing. Barang yang dibina, barang yang dibuat, barang yang dikorbankan, yang dijariahkan oleh manusia yang dipanggil penghuni RTB. Tiba-tiba kerajaan yang kononnya mesra rakyat roboh tanpa sebab. Bukan nak tanah ni, bukan nak bina suatu projek yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita akan lanjutkan selepas ini. Sama saya nak beritahu satu laginya ialah hak rakyat ada mengikut kaedah undang-undang. Bila mana rakyat ini diberi hak melalui jawatan kuasa tanah, melalui kerajaan, exco, kerajaan yang meluluskannya, hak mereka cuma tidak ada gerang saja. Tetapi dalam segi undang-undang dipanggil equitable right. Hak pemilikan yang mengatasi hak legal, dan insya-Allah proses perundangan ini akan kita susuli. Kita telah tubuhkan jawatan kuasa untuk membela rakyat yang dikhianati, yang dizalimi, dan proses ini kita ada 12 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita nak mintanya rakyat tentukan proses ini lebih singkat, lebih cepat dalam pilihan raya 2008. Kita kembalikan hak rakyat dengan sempurna. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.